Dan surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar 53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Orang yang berbuat dosa ini sebenarnya adalah orang yang asrafu, suka melampau-lampau batas. Kaya digunakan kekayaan, aku punya ni, aku sehat, aku kerja, aku bertahta, aku berharta, orang lain tak boleh sibuk dengan harta aku. Ini dah melampau macam Fir'aun. Ini dah melampau macam Qarun. Ini dah ada sifat taghut. Yang Allah tumpangkan pada kamu tu ada sebab, bukan untuk bongkak, bukan untuk sombong. Jangan melampau. Jadi kalau kita sedar kita pernah ada sikap macam tu, berhenti terus. Sebab itu Allah pujuk kita, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dulu saya jahil ustazah. Saya tengking-tengking pembantu rumah saya. Saya tendang-tendang dia. Saya hantarkan kain yang dia tak lipat tu, saya sepak sampai kat muka dia. Ini berlaku muslimat. Sekarang buat lagi ke tidak? Tak. Semoga Allah ampunkan dosa saya. Dosa dengan manusia, kalau mampu telefon bibik tu dah balik mana dah ustazah tak tahu. Okay, aku nak ziarah engkau, nak gembirakan keluarga engkau. Dulu aku banyak dosa dengan engkau. Jangan pernah malu. Sebab itu mungkin boleh mencuci sakitnya dia, sumpah seranahnya dia pada kita. Doa orang yang terzalimi itu mungkin susah. Saya rasa saya dah balik haji, dah buat segala, tapi ada je yang tak kena, kita tak tahu. Mungkin doa orang-orang yang pernah kita sakiti diangkat, dimustajabkan oleh Allah. Dia nampak kaya raya tapi tak tenang. Sebab apa? Ada orang yang terzalimi. Sampai sekarang masih berparut hati dia. Sampai sekarang bila teringat masih mengalir air mata. Sampai hati dia buat saya macam ni. Begitulah hati-hatinya wahai para isteri yang mendakwa diri saya dizalimi oleh suami sendiri. Kak, terus jadi hamba Allah yang baik. Selagi dia balik ke rumah terus santuni. Kenapa ustazah dengan mudah cakap macam ni sampai dia menyampahi oleh ramai orang perempuan kadang-kadang. Ustazah tu tak tahu betapa sakitnya saya. Sedap dia cakap macam tu. Buat baik, buat baik. Sebab dah tak ada cara dah nak cakap. Quran suruh cakap, Kak, kalau kita balas, setakat mana sangat balas? Nak pancitkan tayar dia, nak buat aduan dekat polis, suruh tangkap dia, berapa tahun penjara? Setakat menyakiti akak macam tu mungkin 20 tahun penjara. Keluar penjara dia boleh hure-hure balik. Tapi kalau Allah yang balas, faham muslimat dirahmati Allah? Allahu Akbar. Balasan Allah ni, itu yang tak tenang tu. Ada bekas majikan dulu sekarang dah jadi ahlul masjid segala, tapi ustazah saya dia tak tenang. Bila saya tidur saya mengigau, saya teringat bibik saya yang dulu saya sepak-sepak badan dia tu. Ini kisah benar muslimat. Saya kata Allah datangkan neraka itu awal rasa tak tenang di hati, selagi mana akak tak betul-betul minta taubat dengan Allah. Dosa dengan manusia, jumpa dia, minta maaf kat dia. Aku tahu dulu aku penuh dengan kesilapan. Hari ni kan muslimat dirahmati Allah, minta ampun sungguh-sungguh. Memang kita rasa malu, memang tembok ego kita runtuh, tapi untuk kita clear hablum minallah hablum minan nas, yang ni atas dunia kena buat. Sebelum nanti dekat akhirat Allah tanya ni berkumpul di mahsyar semua, siapa nak claim ke aku yang dulu ni dianiaya? Saya ya Allah, suami aniaya. Saya ya Allah, orang pinjam duit saya sengaja tak nak bayar. Saya ya Allah, semua boleh mengadu pada Allah. Allah, kalau kita baca kitab suasana macam ni sangat sayu muslimat. Kita akan merasa sangat dipujuk. Ya Allah, aku rasa sakit atas dunia ni. Rupanya nanti dekat akhirat Allah tanya, siapa yang pernah kena zalim dulu kat dunia? Itu satu cara memujuk hati. Ya Allah, aku sepertinya tak sabar nak bertemu dengan Allah. Aku nak bercakap dengan Allah. Hari ni aku tak ada kudrat, aku tak ada kuasa untuk balas semula. Kalau aku balas pun orang miskin nak balas orang kaya, apa yang aku boleh dapat? Dia beli lawyer pun dia yang akan menang. Contoh, betul tak muslimat? Maka mengalah bukan bererti kalah, tapi tunggu mahkamah Allah, yang Allah akan tanya, siapa yang dulu kena aniaya ni? Bak mai mengadu ke aku. Aku dulu ya Allah. Panggil orang yang dulu menzalimi engkau. Dipanggil muslimat,
Oh, engkau sengaja tak nak bayar hutang dia, biarkan dia menderita. Hari ni bayar, Allah suruh bayar. Aku nak bayar pakai apa ya Allah? Dunia habis, duit semua dah tak ada dah tak valid dah atas akhirat ni. Ini bahasa mudah kita lah. Lalu apa Allah suruh muslimat? Pindahkan pahala dalam akaun dia yang pernah menzalimi orang ni, pindahkan masuk ke dalam orang yang dianiaya. Kita ni mungkin orang tak banyak amal, tapi sebab orang banyak menganiaya kita, menzalimi kita muslimat, Allah yang akan balas dengan keadaan pindahkan pahala yang kau duk buat penat-penat dulu kepada orang yang kau tak balas pun dulu kat dunia. Engkau tak bagi pun kebaikan kepada dia, engkau tak minta maaf, engkau tak pulangkan pun hak dia, sampailah kepada tarikh kematian. Tak cukup ya Allah, aku derita 30 tahun dulu ya Allah, lama aku tunggu, dia buat zalim pada aku. Tak cukup lagi, dah semua pahala dipindah pada engkau tu. Sekarang Allah perintahkan malaikat untuk segala dosa dalam buku orang yang dianiaya tu pindahkan kepada orang yang menganiaya. Sahabat, tak rasa ke macam tu Allah sangat sayang pada orang yang teraniaya? Syaratnya wahai orang yang merasa teraniaya, terus buat baik seperti mana yang Allah suka. Kalau kita balas kejahatan, kita takkan dapat apa-apa. Di sana orang alim akan faham, patutlah Rasulullah dulu orang buat jahat, dia tak balas kejahatan. Sebab Nabi tahu apa jaminan Allah. Faham sahabat? Sebab tu kita kata, ya Allah, orang alim ni Masya Allah, dia boleh diam macam tu je. Kita pula yang geram. Kalau aku jadi engkau, kalau aku jadi engkau, patutlah engkau tak jadi aku. Macam itulah muslimat. Kalau aku jadi engkau, batu apinya cukup banyak. Tapi kenapa dia berdiam diri muslimat? Kecuali kalau mudarat lah. Dah memang sampai pistol sampai depan rumah kita, jangan berdiam diri macam tu. Isteri yang lunyai dipukul oleh suami, kita ada mahram, ada adik-beradik, kenapa tak mengadu? Kenapa tak report kepada hospital ini lebam bekas suami kita pukul, kita aniaya? Jangan duk diam saja. Sebab kita tak nak dibunuh dalam keadaan yang begitu zalim. Hari ni ramai orang gila sahabat. Tengok-tengok mati dah isterinya, suaminya pura-pura buat report polis. Bila disiasat-siasat, rupanya suami yang memang kerja pukul isteri hari-hari. Allah tak suruh kita biarkan diri kita tercampak ke lembah kemudaratan. Tapi kalau setakat sakit hati, kita ngadu kat orang pun makin gemuk je sakit hati. Apa ni kan? Contohlah nak sebut. Bahagia elok, tak pernah kena zalim, pukul sampai mudarat tubuh. Kadang-kadang orang mengadu, saya sakit hati lah. Sakit hati apa kak? Nafkah tak bagi ke tak? Nafkah cukup, aku saya tengoklah bulat badan saya ni macam tu. Lepas tu apa yang kak sakit hati? Suruh jadi imam dah 30 tahun tak pernah jadi imam. Ya Allah, okey lah tu. Dia drive akak pergi pasar, pergi mana-mana pun dah okey, syukur. Suami orang sebelah tu PKP, siap baca khutbah lagi pagi raya. Suami saya tak, itu sakit hati. Kadang-kadang ustazah pula yang jadi stres. Ya Allah, syukurlah dapat suami macam tu muslimat. Tak pernah pukul, tak pernah tak menafkahi. Saya jumpa lebih dahsyat daripada tu kak. Yelah, malu kat orang. Orang semua cerita kat Facebook suami dia imam. Suami saya je tak imam. La ilaha illallah, sabar je kak. Lepas tu akak nak apa? Nak tukar suami orang yang imam tu masuk rumah akak sekejap? Belum tentu bahagia. Sekian dimaklumkan. Faham tak muslimat? Faham. Sebab yang Allah bagi kat kita itu adalah yang terbaik. Jadi persiapan ke alam barzakh ni muslimat, ajar hati untuk terima apa saja yang Allah beri pada kita, supaya kita mati dalam keadaan radiyatan mardiyah. Bukan sahaja ajal datang, ya aku mati sebab dah ajal datang, aku tak boleh minta lambat, minta cepat, tak boleh. Tapi kadang-kadang Allah tak redha nak jumpa dengan kita, itu yang paling takut. So biarlah saat ajal kita datang tu Allah memang tunggu, memang nakkan roh itu kembali kepada dia. Allah redha, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita akan rasa tenang, balik dengan qalbun salim. Itulah husnul khatimah, yang akan bahagia ketika kita berada di alam barzakh. Tu tadi masa kat rumah plannya nak cakap lain sebab ada pokcik-pokcik. Hari ni dia konatang lain. Itulah izin Allah. Sebab persiapan ke barzakh ni muslimat untuk kita membelai hati, macam mana sebelum mati aku nak jadi orang baik. Kan muslimat. Jadi kalau yang menonton ni orang lelaki, ala kulli hal rezeki dia lah dengar cerita macam tu. Okey, kita sambung lagi surah An-Nisa ayat 110. Allahumma salli ala Muhammad.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Maksudnya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, su'an, kejahatan, dan menganiaya dirinya, yazlim nafsahu. Ingat, macam mana pun takdir yang kita rasa macam buruk, itu bukan tanda Allah zalim pada kita. Muslimat, ni pandemik yang tak berakhir ni, kita pun jadi Allah, ya Allah, Allah boleh hapuskan zero, kosong. Allah boleh izin kita rentas negeri sana sini, rentas dunia benua sekalipun, boleh. Tetapi kenapa ada penangguhan? Rahsia Allah tu sangat luas, kita tak tahu. Muslimat, sangka baiklah dengan Allah. Kita sedih, bukan tak sedih. Anak-anak yang tak dapat menyantuni ibu ayahnya sudah 2 kali raya, bukan kita tak sedih. Muslimat, sebab Allah yang suruh anak menyantuni orang tuanya walaupun telah beristeri. Cari ibumu, itu wanita pertama, wahai lelaki, kena buat baik dengan ibumu walaupun isteri bulat mata. Jangan balik kampung bang, kita tetap kena raikan mak, wahai orang lelaki. Jadi orang perempuan komplain, Ustazah, kenapa faraid abang saya dapat lebih, kenapa saya dapat kurang? Sebab bayangkan betapa bertimpa-timpa dosa seorang lelaki. Bab harta tu soheh dapat banyak dah, tapi mak, Masya Allah dah lah dia tak bela. Muslimat, kemudian dibiarkan pampersnya, adik kata sebulan pampers mak saja RM500. Tak tanya, ni ubat-ubatan mak sebulan, long kau dah lah tak duduk dengan mak, kau tak tahu. Ni aku bagi bil. Baru-baru ni ada seorang menangis sungguh-sungguh. Abang dia suruh tunjuk bil, mana duit pencen mak kan, engkau habiskan ke mana, engkau guna ke mana. Ustazah, duit saya, Ustazah tahu saya kerja apa, gaji saya macam mana, tak perlu ambil duit mak. Tapi adik-beradik saya tak tahu pampers mak sebulan berapa, hospital berapa. Saya upah nurse datang rumah seminggu sekali untuk tengok kesihatan mak. Mereka semua tak pernah tanya. Saya kata ini kisah benar. Muslimat, wujud atas dunia yang perempuan bersungguh-sungguh nak jaga mak, tapi lelakinya tanya khabar pun tidak. Bukan semua, tapi muslimat, Allah sebenarnya bagi ni, lepas ayahmu meninggal, harta pusaka yang dapat banyak orang lelaki itu sebenarnya juga untuk dibelanjakan untuk khidmat kepada orang tuanya. Jadi orang perempuan kan dinafkahi oleh suaminya. Buat apa nak dapat banyak-banyak? Muslimat, Allah susun elok dah, tapi kita ni jadi caca marbah habis. Okey, kita pula orang perempuan gaduh lagi. Dah tu Ustazah, jaga mak pun tidak, harta paling banyak dapat. Berapa banyak abang akak tu ambil semua? 1 juta dia seorang Ustazah. Ini kisah benar, saya semua cerita kisah benar je Muslimat. Lepas tu saya macam ni lah kak, saya pun tak tahu nak tolong macam mana. Cuba akak bertahan setahun je, saya minta setahun je. Sebab dia merampaskan hak akak tak bagi, hak adik-beradik lain tak bagi, dia merampas. Saya minta tolong akak sabar setahun. Setahun datang sungguh Muslimat. Ya Allah Ustazah, abang saya tu kena stroke tiba-tiba Ustazah. Berubat sana sini, sekali berubat tak jumpa pula hospital. Pelik, dia jumpa tok moh itu, tok moh ini, pengerasnya sekali 5,000, 10,000. Lepas tu bini dia pula sakit misteri. Akak ke yang buat Ustazah? Saya kata, bukan Ustazah, pelik. Tak, sakit tiba-tiba. Tapi berubat habis. Ustazah tahu, dia melutut depan kami, habis dah duit, tak sempat nak beli apa, hanya habis dengan kos perubatan. Tengok macam mana Allah habiskan macam debu-debu yang berterbangan atas dunia. Syarat saya kata akak sabar, tak payah tunggu lama, setahun je kak saya minta. Muslimat dirahmati Allah. Sebab itu Allahu Akbar.